Assalamualaikum, selamat sejahtera. So kita jumpa lagi untuk sesi pada kali ini. Saya akan discuss chapter ke-7, AC Induction Motors. AC Induction Motor. Jadi in this presentation saya akan discuss tentang construction and the fundamental operation of AC Induction Motor. So AC induction motor ni widely used in most type of application in domestic appliances, commercial dan juga industry. In fact, certain resources you may find that they will claim that more than 80% or even 90% of most motor-based system yang ada di luar sana menggunakan AC motor. Contohnya, tidak disediakan air conditioner kan ni. Kedua-dua part dia, compressor unit dan juga blower, dia gunakan AC motor. Kebanyakan yang macam itu. Most of them using AC motor. And then look at this fan. So this very big, huge fan blade. So ni biasanya untuk big hall ataupun masjid kan. So ini pun dia gunakan AC induction motor. Ini dia motor yang di ke atas ni. So this vertical type of motor. Biasanya motor ni dia horizontal, tapi untuk this type of huge fan ni dia gunakan vertical type of motor, AC induction motor. This elevator lift ni, termasuklah escalator, kebanyakannya dia menggunakan AC motor. Hybrid vehicle, electric vehicle. So kalau banyak juga sekarang ni dia menggunakan AC motor, AC induction motor untuk operatekan this vehicle. Compressor ni memang I would say more than 95% of compressor, even mungkin 100%, semua gunakan AC induction motor. Crane, hoist untuk liftkan big barang-barang berat-berat ni pun banyak dia akan menggunakan AC motor. The reason kenapa application of system di luar sana menggunakan AC motor ialah AC motor ni is dia simple, construction dia simple dan dia rugged, less maintenance, ability. Semua ni kebanyakan this reason ni dia berkaitan dengan yang mana AC induction motor ni dia tidak menggunakan carbon brush. Unlike DC motor yang kita jumpa sebelum ni, conventional DC motor, dia menggunakan DC brush. And di rotor of DC motor dia gunakan wired. Dia ada wired. Tapi untuk AC induction motor ada satu jenis which is squirrel cage, yang mana rotor komponen dia tidak gunakan wire tapi dia gunakan steel cage. So because of that dia akan jadi rugged dan heavy duty. Masalah kalau wire breakdown memang hampir tak ada. So because of that maintenance dia kurang. Further than that, and since dia tak ada brushes, so tak perlu nak buat maintenance, nak tukar brush, tak ada, dia haus dan sebagainya. Then because of that juga AC motor, since dia tak ada brush, dia gunakan dia hanya direct connection, so dia akan simple. So kebanyakan semua ni ialah dia berkaitan dengan no brushes use, dan juga dia punya rotor dia gunakan cage type. Kebanyakan AC induction motor. Contoh tengok ni this ceiling fan, single phase type. So untuk ceiling fan ni, so kalau you tengok even ada certain place kat rumah sebagainya, more than 20 years tak perlu tukar apa-apa pun. Kalau ada requirement to change, because of the speed of the fan ni mungkin akan jadi slow after certain period of time. What you need to do maybe just replace the capacitor on this motor unit on top of this, then dia akan
make the blade yang pusing seperti sedia kala. So very long lasting, 30 years, even 40 years pun possible, the ceiling fan. So that is among the big reason why AC motor ni application there is very wide. So it is claimed it is the workhorse of industry. Big machine in industry, big machine kebanyakan semua AC type, not DC type. Now look at the construction of AC induction motor. Tengok So dia ada dua komponen juga, which is stator dan juga rotor. So stator, this is the stator part dekat dengan casing dia. So samalah dia ada stator winding, field winding, which akan produce electromagnetic field. Sama je dia punya construction dia. But rotor dia, nampak rotor dia lain, tak nampak wire. So this is squirrel cage type. So squirrel cage, maksudnya this rotor ni is made of rotor bar. Buat die cast jadi stone cool macam ni. Ni shaft ni is the cooling fan. Even this one also is part of the cooling fan sebagai cooling medium untuk motor ni during operation. Sama stator, rotor. Stator sama juga produce magnetic field, tapi untuk AC motor ni dia punya field dia ni is dia berpusing. Kita akan discuss detail about this stator magnetic field ni in the next slide. Ni lah ni ada picture of construction of AC induction motor. So ni use stator, wire lah. So this is iron core, samalah ni. Ada slot ni, ada slot ni drain, you akan letakkan ni wire sini, and dia akan produce electromagnetic field, rotating electromagnetic field. Ni your rotor, stone cold, right? Stator, rotor, right? Now stator construction saya brief je lah. So ni dia ni is dia punya slice dia slice so skipping nampak. So dia buatkan skipping untuk improvekan losses due to eddy current. So dia akan tumpukkan, stackkan ni jadi satu bundle, dan this is your drain ni, jadi wire stator wire akan slot kat sini dan woundkan untuk jadikan untuk produce magnetic field. Okay. Rotor ada two types. The name of AC induction motor ni pun ada dua, bergantung kepada rotor type. So the first one and the most popular is squirrel cage winding, most common. So nampak it's made of rotor bar ni, rotor bar. Both ends are shorted using ring, bulat. Dia sengit sikit. Sengit ni untuk reducekan humming, bunyi dia, dan dia rotation jadi smooth dan windage loss akan kurang. Reason dia. So ni is picture dia, nampak. So ni is dia skew sikit dia punya casting dia, dia sengit sikit. Ni is your rotor bar ni, aluminium bar. So ni lah dia punya square cage. Jadi apa cage? Sebab bentuk dia macam cage. Ni macam square tupai, sangkar tupai, macam sangkar lah dia shape dia. Jadi stone cool macam ni. Alright, you can read the detail of this from this statement ataupun you boleh go to some other books, references dan sebagainya. Okay, copper bar. Ini second type of rotor, dia wound rotor. Wound ni dia is gunakan wire. Dia ada wire kat sini. Jadi this type of AC induction motor ni dia agak expensive. Because of that, dia jarang-jarang kita jumpa. Dan dia pun biasanya customize. Dan untuk wound rotor ni, dia ada slip ring. Yang ni, untuk motor ni dia gunakan carbon brush. Jadi slip ring ni kita akan masukkan current through slip ring ni, ada brush dia. Ni slip ring ni ada brush dia. Dia akan masukkan wire, dia masukkan supply kepada wound rotor ni. So dia, because ada brush, nampak dia ada perlukan maintenance. Tapi advantage dia untuk this type of rotor,
dia mudah untuk control. Kalau squirrel cage dia ada masa sikit nak control speed dia, macam tu. Right. So how the operation of induction motor. Ini agak a bit difficult sikit nak faham. So you boleh imagine, so this is a ladder tapi it made of metal, bukan kayu, it's metal. This is a conducting metal. Yang ni is ada magnet bar, dan ni ada di flux line, flux line. Ingat by Faraday's law, kalau ada flux cutting, dia akan induce current, dia akan induce current dekat bar ni. Kalau ada, kita gerakkan magnet ni ke kanan, nampak gerak ke kanan, this rotor bar akan cut this flux, dia akan induce current. Faraday's law. Itu satu. Yang kedua, by Lorentz law, ingat kalau current carrying conductor within a huge magnetic field, dia akan experience force. Yang ni force direction dia gunakan apa? Fleming left-hand rule. Okay. So this rule kena faham betul-betul. So now let's say both are static. This static, ladder pun static. Now kita start gerakkan bar magnet ke kanan. So once dia gerak ke kanan, so this bar akan cut magnetic flux ni, current induced. So induced current kat sini is maximum. So katakan ni I, full current di I. So then dia akan, current tu akan circulate pergi sini, jadi half, ini half. Sini I full, nampak? So then this current carrying conductor in magnetic field, so by Lorentz law, dia akan experience force in such that kita assume memang kita boleh buat force direction sama dengan direction of this magnetic bar punya ni, sama, kita boleh buat macam itu. So this ladder akan start bergerak, dia akan bergerak sikit. So if this magnetic bar kita terus gerakkan ke kanan, then this bar akan cut magnetic flux bawah ni. Kita assume flux ni besar, kita assume flux ni is huge. So that means kalau flux tu huge, so your current induced pun akan besar. Jadi bila dia potong the next bar, ini pun dia akan induce current, dan dia akan same thing, dia akan experience force. Jadi ni tadi ada force, dah gerak, dia ada momentum. Bila ini bergerak ke kanan, ini akan experience, dia akan cut, this rotor akan cut flux ni, dia pun akan experience force. So nampak, dia akan ada continuous. Ini tadi dah gerak sikit, ini terus bergerak, ni kita assume ni laju, dia bergerak laju, ini baru nak gerak. So ini akan current induced, dan dia akan experience force. Lepas tu ini akan gerak ke kanan terus, ini akan potong flux, dan ini pun akan experience force. Jadi you imagine kalau ini this magnet bar dia bergerak laju kanan, there are many rotor bar ni underneath akan potong flux, dan dia akan experience force such that kita buat supaya ladder ni direction dia sama dengan direction of this magnetic field yang bergerak ni. Jadi dia akan mula accelerate. Ingat ni bergerak laju, banyak flux cutting dah occur, induced current akan ada dekat all this ladder, dan force experience. Kalau dekat ladder ni akan mula pick up speed, dia akan pick up speed, dan dia akan bergerak, dia akan cuba kejar this magnetic bar punya speed. Jadi tadi mula dia static, mula bergerak, dia accelerate, lepas tu dia akan cuba kejar. Kita assume ni speed dia constant. So dia akan, this ladder dia akan bergerak, dia akan cuba kejar the speed of magnetic bar, tapi dia tak akan sampai. Sebab kalau anda kata speed of bar ni sama dengan speed of ladder ni gerak sama, jadi tak ada flux cutting. Jadi because kalau nak supaya ladder ni sentiasa bergerak, always kejar this magnetic flux ni, jadi speed of this kena a bit slower than this speed of magnetic field ni. Itu keadaan dia. Alright, saya stop seperti ini dulu. Terima kasih.